Okay, let's continue our lesson for today for geometric progression. Okay, so far homework saya suruh buat sampai muka surat 1, 1, 5, 3. Okay, 1, 5, 5, 3. Okay, so macam mana progress? Huh? Guys, so how's your progress so far? Good, sir. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh tak ada masalah Alright, hopefully tak ada masalah sebab so far tak ada yang bertanya soalan dengan saya, okay? Okay, saya ada banyak soalan-soalan untuk progression for arithmetic and geometric. Kalau kamu nak, saya boleh bagi sebagai latihan untuk group Smart Peers lah. Okay? Okay, so let's continue our lesson for today. Okay, before this, you learn about geometric progression and hopefully kamu dah scan dah Okay, untuk review balik, what is common ratio? Okay, what is the common ratio R? And then what is Tn? Okay, what is Tn? Which is number of term. Okay, now let's look and continue. Okay, still about okay, so far exercise D 1 until 4. Ada soalan ke tak ada soalan? Ada soalan tak? Boleh buat ke tak boleh buat? Ke tak buat, tak sentuh langsung? Boleh. Ke tak sentuh langsung? Right? Guys, ke tak sentuh langsung? Boleh. Boleh buat. Boleh, sir. Boleh buat. Boleh. Okay, so tak ada soalan Alright, sebab tak ada yang tanya soalan dengan saya. Right, so saya pun tak boleh nak cakap apa. Alright, okay. So let's continue a few question about the number of term. Okay, number 5. Okay, so I just discuss about the information given. Okay, the rest you must try by your own. But you must discover or explore by your own. Okay, number 5. Okay, given a geometric progression, okay, this is the sequence. Find the smallest value. Alright, smallest value. Okay, so kamu perasan tak kalau ada soalan-soalan macam ni, soalan macam ni, ini bentuk soalan paper 1 ni. Okay, mana yang key point dia apa saya buat? Key point dia apa saya buat? Smallest value. Tak, apa yang saya buat pada key point tu? Highlight. Saya Highlight. Okay, dalam exam nanti, kamu boleh tak highlight benda macam ni? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh? Garis je. Boleh. Tak pasti. Tak pasti. Alright, semua jawapan seperti di atas tu kan. Okay, so sebenarnya untuk SPM, okay, boleh di-highlight. Tak ada masalah. So far lah yang saya tahu. Yang tak boleh hanyalah peperiksaan Cambridge sahaja, iaitu di UK lah. Kita kat Malaysia, so boleh di-highlight. Tapi kalau tak sempat nak highlight, apa yang alternatif yang kita boleh buat? Guys? Kita gariskan dulu soalan dia, keluarkan tu step 2. Alright? Kita gariskan supaya kita tak terlepas poin-poin dia. Sebab matematik ni sometimes soal dia punya jalan kerja dia panjang. So bila jalan kerja panjang sampai lupa apa yang soalan nak. Okay? Okay, so kalau macam ni, macam biasalah kita cari dia punya A. A is 2. And then R ke D ni? R. Okay, so R dia kita kena calculate 6 divide by 2 equals to 3. 3. Okay, equals to 3. And then apa maklumat yang dia bagi yang saya garis biru ni? Tn. Tn equal to? Bukan more than. More than. Alright. More than. Okay. 100,000. Okay. So pengiraan dia ini kita kena kira lah kot. Saya bantulah kot kena kira. So dia nak suruh cari. So apa? Smallest value of n. Oh, saya terlupa. Smallest value of n. Okay. So formula dia apa? Tn. Tn equal to AR power of n minus
minus 1. Okay. So kita masukkanlah nilai-nilai dia tu. 2 darab 3 power of n minus 1 greater than 100,000. Okay. Alright. So the issue here is, okay, n minus 1 is, dia punya taraf dia adalah index. Okay, bukan index number tapi index. Okay. So apa yang menjadi masalah dia kat sini adalah macam mana daripada indeks tu kita nak selesaikan. Okey. So kat sini kita boleh bahagi dengan 2, semuanya bahagi dengan 2. So 3 power of n minus 1 greater than 50,000. Okey, dan apa kita nak buat? Macam mana kita nak selesaikan ni? Okay, using your previous skill yang kamu dah belajar dah sebelum ni. Samakan base. Tak Boleh boleh. ke, ada ke 3 kuasa berapa Wujudkan log. dapat 50,000? Ada tak? Tak ada. So, Wujudkan log. kita logkan both side. Okay, logkan both side with base berapa? 10. Base 10. Okay, lagi satu kan. Kenapa kita kena guna base 10 ni? Why? Sebab dia memang best kan. Tak ada base. Tak ada base yang sama. Pada base. Kalau saya nak base A ke ataupun base 5 ke 6 ke, boleh tak? Boleh juga tapi asalkan kena sama lah. Apa yang kena sama tu? Kalau 6. Okay, saya cakap kalau 6. Kalau 6 macam mana nak kira tu? Sebab nak beli kalkulator senang kalau base 10. Yes, that is the point. Okay. Untuk generasi kamu ni yang tak semua pakai kalkulator warna putih ni. Alright, warna putih ni. Nampak tak kat gambar saya warna putih? Nampak? Tak nampak Nampak. Nampak kat gambar? Tak tahulah. Ni kan. Okay, nampak tak? Warna putih tu kan. So, kalau bukan warna putih ni, memang kena dia bagi satu log base sahaja, iaitu base 10. Tapi kita selaraskan lah. Okey, supaya kita guna log. Okey. Kenapa kalau guna log, kenapa mesti guna log? Kenapa tak guna ln ke? Kamu tahu ada lagi satu dia guna ln. Nilai ln. Kalau kamu tengok kalkulator dia tulis ln. Ada tak? Kalkulator kamu cuba tengok. Selain daripada log base 10, dia ada ln. Ada kan? Ada. Kenapa tak guna ln tu? Itu dia panggil ln tu panggil ln ln. Ataupun inverse log. Ln dia panggil. Okey. Inverse log. Kenapa dia tak guna log? Okey, sebabnya itu syllabus lah. Satu syllabus. Lagi satu yang kedua yang paling penting, ini kita boleh bawa ke depan macam tu. Okay, that is the most important thing. So n minus 1, alright, log 3 base 10 greater than log 50,000 base 10. Okay, apakah amalan yang tidak baik saya tunjukkan pada kamu? Tak kurung. Tak buat bracket. Yes, pada mana? Bracket yang mana? N plus 1. Betul lah. Okay, dekat n minus 1. Okay, katakan kalau saya tak nak letak, saya letak sini. Betul ke tidak ni? Betul, boleh juga. Mana boleh, mana maunya. Right? Sebab tak boleh, sebab apa? Dia beza tau. Kalau macam ni, interpretation kamu waktu exam yang tengah menggelabar tu, boleh jadi n tolak 1 log, satu ni saya ni lah, log 3 base 10 lagi satu. Kalau itulah dia. Ataupun n minus 1 log 3 base 10. Mungkin kalau yang boleh alert tu dia boleh darab lah macam ni. Dia ada dua benda. Alright. So yang paling tepat sekali kalau kamu nak logkan dia tu adalah pada n minus 1. So that nanti yang ini ni boleh bawa ke ke mana? Ke belah kanan. Okay. Bila dibawa ke belah kanan dia jadi
bahagi macam tu. Faham tak? Faham tak? Faham. Boleh Alright. Okay. So jadi macam tu. So kita pun buat apa yang kita buat tadi tu. So n minus 1 greater than log 50,000 base 10 bahagi log 3 base 10. And then dapatlah n tu berapa. Kira sendiri itu pentingnya guna log dalam soalan geometric progression. Saya tegaskan dalam geometric progression. Okey. Lagi? Boleh Okey, nombor 7 atau 8 ni nak bincang tak? 7 atau 8 ni. Nak bincang tak nak? Bincang-bincang. Bincang juga. Okey, so kita buat nombor 7 lah. Right? Try number 7. Okay, so kita kumpul maklumat. The second terms and the fifth term of geometric progression are 12 and 96. Terms okay, T 2 equals to 12 and T fifth equals to 96. Okay, equals to 96. Find the first term and the common difference. Okay, ini kalau dapat soalan macam ni gunakan kita gunakan simultaneous equation lah, tapi ada beza sikit Alright, so kita ada AR power of 2 minus 1 equals to 12. Okay, so AR power of 1 equals to 12. So this is equation 1. And then equation 2, AR power of 5 minus 1 equals to 96. And AR power of 4 equals to 96 equation 2. Okay, so because of we have equation 1 and equation 2, okay, so kita guna what kind of method? Elimination. Okay, elimination. Elimination ke? Elimination. Okay, kalau elimination tu kita nak guna macam mana tu? Dia bukan elimination method. Dia punya tajuk besar dia simultaneous equation. Kalau guna elimination method, okay, berapa tolak berapa? ER. Tak. Equation 2 berapa tolak tolak berapa? 2 tolak 1. Okay, kita tengok 2 tolak 1. Alright, okay, kita kaji kan. 2 tolak 1. Supaya kamu nampak apa kesilapan dia kat sini. Kalau 2 tolak 1, AR kuasa 4 tolak AR. Okay, sama dengan 96 minus 12. Okay. Okay, 96 minus 12 dapat berapa? Guys? 84. Okey, 84. Okey, 84, 84. Lepas tu ada yang sama. Berapa yang sama? AR yang sama. Okey. Lepas tu ini 1 tolak 1 pula. AR tu AR kuasa 3 tolak 1. Kan? Sama dengan ni. Lepas tu ini bawa ke kanan. AR ni bawa ke kanan sini. Jadi benda ni. Macam ni kan. Contoh kan. Lepas tu. Alright. Okay. Kamu kena faham konsep. Kena faham konsep of simultaneous equation. Kalau kita buat apa-apa operation. Alright. Sama ada operation kita tolak, tambah, divide or multiplication untuk simultaneous equation. Okay, make sure bila dah buat ni dia tinggal one unknown sahaja. Okay, sekarang ni kalau kamu tengok kan, bila kamu dah buat operasi equation 2 minus equation 1. Okay, berapa unknown yang tinggal ni?
Berapa unknown yang tinggal ni? Berapa? Berapa unknown yang tinggal? 1. Unknown. 2. So dia menyimpang jauh dengan konsep simultaneous equation. Lepas operasi ni, kita kena make sure ada satu unknown. Tapi bila dah buat operasi, ada 2 juga. So guys, dengar tak? Dengar. Dengar. Tapi yang saya contoh-contohin tu nampak tak? Nampak. Nampak. Nampak, tapi saya contoh-contohin tak bergerak kan? Aduh, time ni lah saya punya ni nak update. Aduh, hai. Kamu tunggu sekejap. Okay. So, kalau kamu tengok kat situ, make sure concept of simultaneous equation, dia mestilah, okay, dia mestilah, apa tu? Dia mestilah, konsep dia mesti, kalau apa-apa operation, selepas tu mesti, ni, apa tu? Tinggal satu unknown. Okay, so apa operasi yang boleh kita ni, kita buat? Apa operasi dia? Substitution. Ini operasi? Substitute. Substitute kurang cepat. Okey. Lagi? Selain daripada substitute, apa dia? Bahagi. Yes. Bahagi berapa? Bahagi berapa? 12. Equation berapa bagi berapa? Equation 2 bagi equation 1. Equation 2 divide by equation 1. Okay. Equation 2 divide by equation 1. Sebab apa? Okay, kita tengok. Barulah kita kaji, baru nampak kita punya perbezaan dia tu. Dan kamu pun boleh nampak. Bila kita bahagi macam tu, that means kita boleh cancel A. As well as ini jadi 3, ini jadi 1 lah. 3. Alright. Ini 1, dia jadi kosong lah. So kita dapat R kuasa 3 bahagi 1 sama dengan 96 bagi 12 dapat berapa? 12 96. Dapat 11. 8. Oh 8 Oh 8. Okay. Ini jadi 8. So R kuasa 3 sama dengan 8. And then barulah kita samakan dia punya base. So 2 kuasa 3 R kuasa 3 sama dengan 2 kuasa 3. Kan? And then kita equate, therefore R equals to berapa? 2. Apa pula 3 nya? 2 lah. Yang kita samakan yang ini. Gitu. Boleh tak? Boleh tak setakat ni boleh? Boleh. Lepas tu cari A. A cari yang mudah lah. Yang mudah equation 1 or equation 2. Untuk kita cari A. 1 kan? So A, R dia sama dengan 2 kuasa 1 sama dengan 12. So A equals to 6. Gitu. Cari yang mudah. Alright. Okay, dah salin? Dengar. Dah salin belum? Dah? Saya nak tanya boleh? Boleh. Soalan yang nombor 5 kan? Oh. Jawapan saya dapat 11 tapi jawapan belakang tulis 13. Yeah. Right, itu ada typo lah kot.
Typo lah tu agaknya. 13 nanti saya betulkan. Jawapan belakang tu, itu exercise berapa tu? Exercise D. Exercise D number Nombor 5. 5. 11 Tapi tak sure betul ke tak? Okay, tak apa. Nanti saya check. Alright, so thank you. Alright. Okay, so yang lain tu boleh ni lah. Boleh salin ni. Alright, so sekarang can we proceed to next subtopic? Boleh. Okay. Okay, so now kita pergi kepada finding the sum of the first n terms of geometric progression. Sum of n terms Okay, so kalau kat sini sum of first n terms, apa simbol dia? Sn. So Sn ni ada dua. Okay, ada dua formula yang boleh kita guna. Tapi dia kita tengok nanti adakah kedua-dua formula tu berguna. Okay, apa formula dia? Saya pun lupa. Tak apa ke kalau saya lupa? Tak apa ke kalau saya lupa? Tak apa. Ada. Apa, dekat exam nanti dia bagi. Memang ada ke? Kamu tengok hari tu? Saya pun Rasanya. ingat-ingat lupa sebab ni benda baru kan. Alright, so ini dia punya formula dia. Alright, yang ini yang pertama dan ini yang kedua. Okay, ini yang kedua. Ini yang kedua, ini yang pertama. Okay, apa perbezaan yang pertama dengan kedua ni? Okay, yang pertama ni sekiranya R dia less than 0. R dia nilai negatif lah. R tu adalah negatif. Value dia negatif. Untuk yang nombor 2 ni, okay, untuk nombor 2 ni R dia so R dia greater than 1. Okay, maksudnya dia R tu adalah nombor positif. R ni adalah positif. Gitu. Tapi kan kalau kita tak ikut aturan ni, tak ikut ni R, tak kisahlah. Kalau kita dapat nombor negatif, kita nak guna yang, maknanya kalau kita dapat nombor negatif kan, maksudnya dia kurang daripada 1, kita nak guna formula ni ke, atau kalau kita dapat nilai positif, kita nak guna formula ni ke, boleh ke tidak? Itu isu dia. Alright. Tapi sebelum tu, agak-agak kalau guna formula ni, kamu boleh tak buat soalan nombor 1 je? Soalan nombor 1 ni. Boleh tak? Guys, boleh ke? Oi, boleh ke tak? Boleh. Nak try? Nak try ke ataupun macam mana? Try dulu. Sebimbing Right. dulu lah. Macam ni. Tak boleh. Okey. Saya tunjuk dulu boleh? Saya tunjuk dulu. Boleh. Boleh sir. Okay, saya tunjuk dulu. Alright. Cara dia macam mana lah. Tapi saya tunjuk kita guna, saya kena tunjuk yang menggunakan formula yang betul. Tapi lepas tu saya nak uji kamu guna mana salah satu kan. Okay. Okay, so kalau dekat sini kita cari, dekat sini kita kumpul A equals to 3 and then R 12 divide by 3 equals to 4. 4 greater than 1. Alright, so greater than 1 kita guna formula mana? Yang ini lah. Okay, so Sn equals to A times R power of n minus 1 over R minus 1. Okay. Lepas tu apa lagi? N dia sama dengan berapa ni N? N dia sama dengan berapa? 8. Okay, 8. Okay, and then kita guna. Alright, because of R greater than 1. Okay, so kita guna formula ni Okay, so kita guna S8 tahu kan maksud S ni, S sum of the n first term kan? Maksudnya
Ini 3 tambah 12 tambah 48 tambah ni tambah sampailah S dia T8. Sorry T8. Okay. Itu basic konsep dia. Alright, and then A dia sama dengan berapa tadi? A dia sama dengan 3 times R equals to 4 power of 8 minus 1. Divide by 4 minus 1. Gitu je. Okay. So equal to 3 times. Tolong kira untuk saya berapa ni? 4 power of 8 and then minus 1. Dapat berapa? Enam lima tiga lima. Ni selepas tolak 1 kan? Ha? Yes, sir. Ke tu jawapan? Sama tu apa 3 dengan 3 kat bawah boleh potong. So tu jawapan dia. Oh, okay. So ini dapat ni. So ini boleh potong. So kita dapat 65535. So this is the answer. Okay, now saya nak kamu guna formula yang less than 0 tu. Cuba cari SN. Kita nak menongkak arus. Kita tak ikut saranan dia. Kita guna R less than 1. Okay, which is A times 1 minus R power of N over 1 minus R. Okay, cuba guna formula ni. Kamu ni dapat nilai yang sama ke tidak? Cuba buat sekarang. Sama. Amir Razin cakap sama. Jawapan dia sama. So apa kesimpulan kita? Apa kesimpulan kita? Berkenaan dengan R lebih besar daripada kosong kurang daripada kosong, R lebih besar daripada kecil. Alright, so kawan-kamu ni bagi komen, dua-dua boleh guna. Mana-mana pun boleh. Sama. So boleh guna dua-dua rumus. Sir, nak tanya. Kenapa kalau macam tu dia bagi dua-dua, lepas tu dia bagi syarat-syarat untuk dua-dua tu? Tolong cerita sikit. Tolong cerita sikit Okey, kamu dah buat benda ni. Okey, siapa yang boleh tolong saya untuk cerita sikit pasal benda ni? Kalau dah dua-dua boleh guna, siapa yang boleh? Kamu dah elaborate benda ni kan? Sambil-sambil tu saya ni. Okey, siapa anyone boleh cerita? Betul salah tu bukan ni Kalau salah saya betulkan lah. So 3, 1 tolak 4 kuasa 8 bahagi 1 tolak 3. 1 tolak 4, sir. 1 tolak 4. Okey, 1 tolak 4. Okey. So, nanti kamu akan dapat 3 benda ni. Dia terkeluar. Okey, anyone? Siapa boleh cerita? Okey, siapa yang boleh cerita ni? Guys. Seorang pun tak boleh. Saya nak cuba. Tak apa, cuba je. Tak ada betul salah ni. Saya rasa formula tu dia dah buat supaya senang. Tak ada nombor negatif tu. So terus dapat jawapan dalam yang senang. Itu yang biru lah. Kamu elaborate yang biru tu lah. Kamu elaborate yang biru ni lah. Maksudnya.
Okey, jawapan kawan kamu tadi ulang balik. Siapa ISS ni? Siapa ISS ni? Is je. Is. Ulang balik jawapan kamu. Nak tengok. Dia dah elaborate macam tu supaya jawapan kita tu terus dapat dalam nombor bulat, tak ada negatif. Kalau kita guna yang yang Merah. yang nombor satu tu, yang merah tu, kan dapat negatif 3. So jadi macam susah. Faham tak? Oh. Dia dah. Alright, thank you Is. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia yang sebenarnya. Sebab tu dia prefer kalau R lebih besar, okey, ini R lebih besar daripada 1 supaya tak ada negatif. Okey, tak ada negatif macam ni. Ini kan kamu akan dapat nombor negatif kan? Betul tak? Takut ada yang careless. Itu je sebenarnya. Tapi dua-dua boleh guna. Formula dua-dua ni boleh guna. Mana satu tak kisah. So kamu jangan panik lah nak guna mana R lebih besar pening. Alright. Tapi kalau salah terguna, macam kamu dah guna N ni instead of sepatutnya guna yang hijau. Okay, tapi kena buat betul-betul lah. Itu je maksud dia. Dia takut kamu buat careless mistake. Itu sahaja. Okay. Boleh Alright, so Boleh, kamu sir. boleh buat. Boleh yang ni boleh Tadi siapa yang tanya tu? Saya Igu. Boleh. Irfan kan? Dah faham dah? Dah faham ke tak apa yang kamu bagi tahu tu? Dah faham. Alright, dia tak nak kamu careless je, itu je. Tapi tak apa, mana-mana pun boleh, tak ada masalah Alright, okay, so exercise F, find the sum of the following geometric progression. Okay, so kita sentuh soalan nombor 3. Dia pusing-pusing, sequence dia guna benda yang sama je, betul tak? Ya, Putri Ayuni, Ina dah. Ingat Ina sana Sir, jawapan ni boleh dapat dalam point tak? Boleh, tak ada masalah. Ni the sum of. Kalau pecahan, kalau jawapan dia dalam pecahan, boleh dapat dalam point. Okey. Kalau ada jawapan dia dalam pecahan, boleh dapat dalam point. Itu je. Okey. N tu je. N je tak boleh. Kecuali N tu kalau ada more than, greater than, and so on tu lah. Okay, now find the sum of the following geometric progression. The sum of. Okay, so untuk kalau kita tengok ini Khairul Arif ni baru masuk ni dah. Kenapa kau ni? Alright, kalau tengok dekat sini dia tak ada dia tak ada macam arithmetic progression. Maksudnya kamu kena cari N dulu and then baru tahu. Okay, yang last term tu berapa. Okay, so maklumat kat sini kita macam biasa cari A and then R bahagi, tolong bahagi 486 bahagi 1458 sama dengan berapa? 1/3. Okay, 1/3 less than 1 kan? Okay, so less than 1, R less than 1. So kita guna ni lah. Right? Kita guna yang betul lah supaya kita tak nak careless lah kan. Tak nak menyusahkan at the end, tak nak menyusahkan kita. Okay? Alright. Okay, so 2 ni adalah nilai apa? Nilai? TN. Alright. Okay, unlike arithmetic progression, kita memang kena cari TN tu. Lepas dapat TN tu, kita kena guna balik the sum of berapa N yang kita dapat. Okay, so kita tengok sini Okay, let's discuss. Okay, TN equals to 2, A sama dengan 1458 times R dia berapa R? 1/3 power of N minus 1. Alright, so N tu kita akan dapat berapa kan? Okay, so kita bahagi 1/3 power of N minus 1 equals to 2/1458. Dapat berapa ni? Dapat berapa guys? 1 over berapa? 729. 1/729. 7 to 9. Betul Okay, so 7 to 9 ni sama dengan 3 kuasa berapa? 6.
3 kuasa 6. 6 so kita ada 1/3 right, 1/3 kuasa, kita expand okay, so n per 1 kita expand dengan 1 dengan 3, so kita akan dapat ni 1 kuasa n minus 1 dengan 3n power of 1 minus n minus 1. Right, and then kita equate n minus 1 ni dengan 6. Alright, so kita dapat n minus 1 equals to 6, n equals to 7. Okay. So step yang ketiga, apa kita buat? Alright. Step yang ketiga, so S7 sama dengan berapa? Alright. So gunakan R less than 1 punya ni Alright. R less than ni 1 punya formula. Okay, cuba cari S7. Saya dah dapatkan N dia berapa, and then cuba cari S7. Now. Dah? Dapat tak? Saya bagi masa ni. Oh, dapat 2186. Betul tak? Kawan kamu Wafi cakap 2186. Saya tak pastilah 2186 betul tak? Guys, dah dapat belum? Nak kira jap sir. Sekejap. Dah? $2186. Ada dua orang dapat 2186. So betul lah. 2186. Saya tak pasti lah jawapan dia. Ramai dapat 2186. Guna je maklumat-maklumat yang ada. Okay. So ingat first step dia, step pertama. Alright, of course kamu kena cari N. Find N. Okay. Dapat N tu berapa. And then step yang kedua, baru cari S N tu lah. N yang berapa kamu dapat tu So ini untuk soalan sampai nombor 4 ni. Okay. Sama je. Alright, now. Okay, so exercise G, sum of a specific number of consecutive terms. Okay, sum of specific number. Alright, specific number, consecutive terms. Alright, so kita tengok soalan nombor 4 ni. Saya rasa tak perlu kot konsep nak apa ni? Konsep nak terangkan kenapa, tapi kamu dah faham kan? Okay, contohnya kita tengok, given the arithmetic progression, this is the arithmetic progression, alright, and then find the sum of from 7 to 10 terms. Alright, 10 terms. Alamak, dekat je kan? Alright, kalau 7, 8, 9, 10, 4 sahaja. Kalau cari T8 tu, lepas tu darab dapat. Faham tak ni? Saya cuba explain kan ni. Guys, faham ke tak? Faham, sir. Faham. Okay, itu kalau yang nak secara logiknya lah. Kita kira secara
logiknya kita kira. Tapi kalau kita nak elaborate-nya, maknanya sum of 7 terms to 10 terms. Okay, kalau saya nak tukar boleh tak? Saya takut ada yang buat ni lah. Kita ikut ni. 10 terms ni jadikan 14 terms. Tukar jadi 14. 7 terms to 40th term. Okay, 40th term tu pun kena pandai tulis juga. 40th term. So, TH lah. 40th terms. So, T14. So, macam mana kita nak buat? Apa tolak apa? T14 tu. S14 minus S S6. berapa? 6. S6. Alright. So, kena cari S14 berapa? Right. S6 berapa? Okay, tapi macam biasa kita kumpul dulu maklumat. A equals to 192. R negative 96 divide by 192. So, berapa R dia? Negatif berapa? So, negatif berapa? Kalau sebabkan ada negatif, dah tentu-tentu kita kena guna R less than 1 punya formula. Berapa tu? 96 divide by 192. Negatif 1/2. Negatif 1/2. Okay, negatif 1/2. Okay. Okay, less than 1. Alright, and then cari lah. So saya tinggalkan kat sini lah. Okay, so saya nak masuk sum to infinity sikit. Okay, sum to infinity. Kalau kamu review ni sebenarnya tak perlu. Kalau kamu review saya punya YouTube ni, saya rasa tak perlu saya ajar. Sebab dia mudah sahaja. Dia tak susah. Okay. Apa formula sum to infinity? S infinity, 8 tidur nyenyak, baring. Alright. Okay, is divide by equal to A over 1 minus R. Okay, so macam mana kita boleh dapat formula ni? Okay, yang mana R dia less than 1. R dia less than 1. Kenapa saya cakap R dia less than 1? Sebab 1 minus R. Itu formula dia. Okay, asal dia, formula dia. Laju sangat ke saya ni? Guys, boleh ke saya masuk sum to infinity ni? Boleh. Ini bukan apa, ini kamu buat sendiri. Soalan nombor 4 ni, kamu buat sendiri. Nanti buat sebagai homework lah. Saya just bagi tahu dia punya basic operation. Basic operation saja, S14 minus S6. Ini sebab saya dah terangkan konsep dia sama, mendekat arithmetic progression. Okay? Cuma formula je yang berbeza kita guna. Okay? Alright. Okay. So now sum to infinity, dia punya simbol sum S infinity. So ini dia punya formula dia. Okay, so saya nak terangkan macam mana kita boleh dapat formula tu. Okay, so Sn equals to A times 1 minus R power of N. Okay, so over 1 minus R. Okay, so katakan let's say kalau N ni sama dengan infinity. Okay, so kalau N equals to infinity, so kita akan dapat A 1 minus R power of infinity divide by 1 minus R. So kalau 1 to infinity ini adalah menghampiri kosong. Okay. Bila nilai R tu terlalu kecil. Kalau R less than 0, let's say R2, let's say for example, okay, R equals to negative 1/2. Ataupun 1/2 lah. Okay, 1/2. Tak ada yang negatif. R equals to 1/2. Kamu cuba tekan
1/2 power of letak situ 99999999999 kat kalkulator kamu. Cuba buat 1/2, right? 1/2 power of 999999999 sampai tak boleh tekan dah kat kalkulator kamu. Sama dengan berapa? Aiman Amsyar cakap kosong. Betul ke? Dah cuba dah tekan kalkulator belum? Dah. Alright. So R tu R ni dengan ni sama 1/2 so dia maksudnya 99999 tu maksudnya okey adalah infinity lah. Dia approximate to infinity. Alright. Okay. So that's why kita dapat formula dia A. Alright. Okay, sorry. So A equal to A over 1 minus R. Itu dia punya sebab-musabab dia. So untuk nilai S infinity ni, nilai apa yang kita perlu tahu? 3 nilai yang kita perlu tahu. Yang pertama apa? A. Lepas tu R. Ataupun nilai S infinity. 3 nilai saja 3 nilai saja yang perlu kamu tahu. Okey, kita tengok soalan yang inilah. Okey, soalan ni. Kita bincang. So A dia sama dengan 27. R dia sama dengan 9/27 equals to 1/3. So dia cakap find the sum to infinity. Okay. So S infinity equal to A dia 27/1 minus 1/3. And then guna calculator dapat. Itu sahaja. Sebab tu dia senang je. Alright. Tengok saya punya video pun dah okey dah. Okey ke? Laju sangat ke? Nak salin? Oh, ini pun nak salin. Buat sendiri lah. Oh, salin. Buat sendiri lah baru best. Kamu explore sendiri. Sebenarnya modul saya ni kan, modul saya ni dia encourage kamu untuk explore sendiri. Based on QR code yang saya bagi tu lah, video-video yang saya bagi tu kan. Sebenarnya lah. Okay, tapi tak apa. Okay, dah. Dah belum? Dah sikit je kan? Dah alright, sekarang kita tengok. Exercise I ni adalah soalan-soalan yang melibatkan macam mana? Melibatkan soalan-soalan untuk geometry progression lah. Alright. Ini sum to infinity. Ini saya nak kamu cuba sendirilah. Saya nak kamu try. Try sendiri. Macam ni. Right? Kamu try. Okay, lepas ni kamu rehat 15 minit pasal ada BI. Boleh ke kita teruskan kepada recurring decimal ni? Last. Boleh. Boleh Okay. So, recurring decimal ni kita boleh gunakan S infinity Kita apply. Oh, tak dah tepu. Daniel Jeffrey ni bukan baru masuk ke? Tadi Daniel siapa yang masuk? Oh, Dennis Itu lain sir, saya petani dia. Ya ke? Macam kan lambat je kamu masuk. Saya dia petani ada sir. Ya lah. Alright. Okay, so kita guna apply ni. Last, satu soalan je. Dia senang aja sebab kita gunakan decimal. Okay, so kita tengok yang macam ni lah, yang 3 ni. Yang 3 ni Alright. So sebenarnya yang ini, yang ini memberi maksud apa tau? 0.06 tambah, right? 0.00, right? Ini kita dah guna kan? 0.0006. Lepas tu tambah 0. Sini, ini ada 2. Ini yang tadi. Sekarang ini ada 4. So 4 lah. 0.0000. Okay. Lepas tu 0.6.
And so on lah. Sampailah infinity. Itu maksud dia 0.06, 06, 06, 06 and so on lah. So sekarang ni dia suruh express each of the recurring decimal as a fraction or mixed number. Dalam bentuk pecahan lah. So kita gunakan progression ni untuk kita selesaikan dia S infinity. So kat sini sebenarnya dia merangkumi S in infinity. Okay, so S infinity nilai apa yang perlu kita tahu? Nilai A dan nilai R. So kita cari A. A dia sama dengan 0.06. Manakala R equals to 0.0006. Ini T1 Ini T2, ini T3 and sampai T in infinity. Tn lah, T infinity to Tn lah. Alright. Alright. So divide by T2. T2 divide by T1 0.06. Okay, dapat berapa ni? 0. Berapa? 01. 01. Okay, macam tu. Alright, thank you. So kita gunalah S infinity ni. 0.06 divide by 1 minus 0.01. So 0.06 bahagi 0.99. Betul tak? Betul kan? Betul. Alright, so kita pun alih 2 mangkuk atas, sepatutnya bawah dulu 2 mangkuk kan. Okey, atas bawah 2 mangkuk, atas pun 2 mangkuk. So kita dapat 6/9 sama dengan 2/3. Simple like that. Okay. So, saya nak kamu buat sampai nombor sini lah. Homework. Okay. Bila kena bahagi dulu baru gerakkan titik. Kena bahagi dulu gerakkan titik, baru gerakkan titik. Boleh ke bahagi dulu gerakkan titik. Mana-mana lah. Tapi nak senang macam ni lah. Tak payah guna kalkulator kan. Terus je dapat. Ikut kamulah. So homework ni saya tak statetkan bila kamu kena hantar. Tapi kena pandai bahagi masa lah. Sehari 3 soalan, 4 soalan ke. Okay, so ini memberi maksud apa ni? Ada titik, ada toncet kat atas ni. Ini panggil toncet ni kat atas ni. Sir. Ya. Yang soalan tadi tu kan, kenapa 6/9 bukan 6/99? Yes. Betul. My bad. 2/33. Okay. Okay, boleh salin Ini jawapan dia. 2/33. Alright, dah salin dah. Okay, so saya nak tunjuk yang ini. Nombor 7 ni dia ada toncet ni kat atas. Maksudnya pengulangan tu pada yang ada toncet sahaja. 0.18, 18, 18 and so on lah. Sampailah infinity 0.8. Okay. So ini soalan 7 dengan 8 ni. Saya nak kamu explore. Macam mana nak dapat jawapan dia Ini saya boleh bagi clue soalan nombor 7, 8 ni dia boleh dapat mixed number. Itu je. Saya ulang, boleh dapat mixed number. Okay, so I think that's all for now. Okay, sorry saya ambil masa lebih 2 minit dengan kamu. Alright, lupa pula attendance. Okay, I think that's all for now. Okay, saya stop recording. Alright.